Bab-bab hutang ni memang satu perkataan yang sangat sensitif untuk sama ada di antara rakan dan tolan, adik-beradik pun kan bila bercakap berkenaan dengan hutang, ianya kita akan terus berpalinglah hutang nanti semula. Dan itulah yang kita berkatakan berkenaan dengan soal wang pada hari ini, hari Jumaat. Pengurusan hutang menuju ke tahun 2023 ini, saya percaya tahap pengurusan hutang kita perlu lebih baik. Setiap tahun perlu juga bertambah tanggungjawabnya untuk melangsaikan hutang, dan untuk itu kita bersama dengan seorang perunding kewangan iaitu Dr. Syed Adam Al-Habsyi bersama dengan saya di studio pada hari ini. Assalamualaikum Dr. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, terima kasih kerana sudi bersama dengan kami. Tadi kita lihat kepada bagaimana pandangan daripada orang ramai berkenaan dengan hutang, cara mereka menguruskan hutang, apa yang mereka perlu lakukan. Tapi doktor mungkin ada definisi yang terlebih dahulu berkaitan dengan hutang ni, doktor? Baik. Pertama sekali dari segi hutang yang kita nak faham, kita hendak hutang tu mesti hutang yang Islamik lah. Okey. Jadi kalau kita ada peluang untuk nak ambil pinjaman atau pembiayaan, kita ambil yang Islamik lah. Kita jangan ambil pada konvensional. Itu bukan satu pilihan untuk orang Islam lah. Okey. Dan kalau kita dah ada satu hutang, maknanya kita ada obligasi untuk membayar. Ya. Yang pentingnya, sebelum ambil hutang tu, kita mesti tahu macam mana nak menguruskan duit kita untuk membolehkan kita membayar hutang. Sebab kita tak boleh nak ambil satu pembiayaan ataupun satu hutang kalau kita tahu yang kita tak nak bayar. Itu syariat tak benarkan. Syariat tak benarkan macam tu. Okay. Syariat benarkan untuk kita, kalau kita tahu kita nak bayar, kita mampu bayar, baru kita boleh ambil. Okay. Jadi pengurusan tu sangat penting sebelum kita ikatkan diri kita dengan obligasi hutang. Ya, betul. Tanggungjawab untuk tahu yang kita ni mampu untuk bayar kembalilah. Kemampuan. Okay. Itu yang pertama, kemampuan. Okey. Doktor tadi dah cakap berkaitan dengan pengurusan untuk kembali membayar ni. Peratusannya daripada pendapatan seseorang itu, kalau boleh dikongsikan di Malaysia hari ini pada pagi ini, bagaimana sebenarnya nak menguruskan sebaik-baiknya, doktor? Baik. Dari segi hutang yang kita nak tengok, kalau dengan gaji, ini biasanya untuk pembiayaan dengan bank lah. Yeah. Bukan hutang kita pinjam duit daripada mak kita sikit ke apa semualah. Okay. Yang itu mungkin tak cukup cash, saya pinjam sikit RM10 sekejap. Itu bukan konteks yang nak kita bincangkan. Yang nak kita bincangkan ialah hutang dengan bank. Okay. Islamic bank. Peratusan dia, bank akan ada dia punya debt service ratio dia. Dia macam mana dia nak kira berapa banyak pembiayaan yang boleh diberikan kepada kita dari segi jumlah gaji yang kita akan terima. Okay. Pada kebiasaannya dalam lebih kurang 20 ke 30% lah. Dia akan tengok. Sebab bank pun nak pastikan yang kita ada duit untuk bayar dia punya pembiayaan dan kita ada duit untuk hidup. Kita tak boleh nak ada duit untuk nak bayar pembiayaan saja. Lepas tu kita nak makan pun tak ada duit. Okey. Itu tak boleh. Jadi itu untuk macam kalau kita nak ambil sewa beli kereta, pembiayaan untuk kereta ataupun pembiayaan untuk rumah. So kalau biasanya bank akan tengok gaji kita untuk pastikan jumlah hutang yang kita boleh ambil supaya servis setiap bulan kita tu tak terlalu membebankan. Yang menjadi isu pada selalunya yang saya tengoklah ialah kad kredit. Kad kredit ni dia bagi kita kredit, lepas tu kita boleh belanja. Contoh kalau gaji kita katakan RM4,000, biasanya kredit limit untuk kad kredit jauh lebih tinggi ataupun lebih kurang. Pada kebiasaannya lagi tinggi. Ini menunjukkan dia membenarkan kita untuk belanja lebih daripada apa yang kita miliki. Itu jadi masalah. Sebab bila kita ada ruang untuk belanja, kita jadi gopoh, jadi seronok untuk belanja sebab nak dapatkan apa yang kita nak, tapi kita tak mampu miliki. Betul. Itu menjadi isu. Tetapi dengan kewujudannya, maksudnya ianya memberikan pilihan kepada orang lah dengan adanya kad kredit. Sebab saya nak sentuh apa yang doktor cakap tadi. Bagaimana sebenarnya untuk kita tahu kemampuan ataupun untuk sekurang-kurangnya tidak terlibat di dalam hutang secara tidak langsung dengan kad kredit ini, walaupun kita tahu sebenarnya mungkin kita rasa kita boleh bayar, kita mampu dengan limit tersebut, tapi secara realiti itu, doktor, bagaimana nak sedarkan diri ni? Saya tak boleh nak cakap secara umum lah, tapi untuk diri saya ada kad kredit Islamik. Tapi saya hanya gunakan untuk apa yang ada duit dalam bank untuk bayar pada bulan tu. Jadi saya tak berhutang. Saya menggunakan servis kad tu untuk cashless punya transaction. Kemudian
saya nak dapatkan points ataupun rewards daripada kad kredit tu. Jadi saya gunakan kad kredit. Isi minyak pakai yang sejenis petrol station punya untuk dapat points apa semua. Tapi setiap kali bila datang statement, saya bayar full. Okey. Jadi saya tak ada hutang kat situ. So walaupun nama dia kad kredit, memang bank keluarkan dahulu duit pendahuluan untuk bayarkan, tapi saya dah memang ada duit untuk bayar. Okey. So kalau macam tu alright, tak ada masalah untuk pakai kad kredit. Tapi kalau kita nak belanja lebih daripada apa yang kita miliki, tu kita akan terikat. Sebab once kita tak boleh nak bayar, hutang tu akan tambah. Pembiayaan tu dia akan ada late payment charges. Dia akan ada takwid ataupun garamah yang bank charge, late payment charges. Lepas tu dia akan bertambah dan bertambah dan bertambah, dan kita akan roll masuk dalam satu cycle yang susah untuk kita nak keluar. Dan itu mungkin yang bahaya sekali. Betul, dan bakal menjadi permasalahan kepada permulaannya lah itulah. Dan itu yang perlu diuruskan dengan sebaik-baiknya. Kita berbelanja mengikut kadar yang boleh kita bayarkan. Okey, doktor, kita nak teruskan kepada cara menguruskan hutang ini. Dan doktor tadi cakap berkenaan dengan pinjaman, mungkin kereta dan juga rumah lah yang paling common sekali, yang paling semua orang lakukan pada ketika ini. Bagaimana sebenarnya kita nak kenal pasti bahawa berapa peratus sebenarnya? Tadi mungkin bank ada cara pengiraannya tersendiri, tapi untuk kita sendiri faham sebenarnya berapa peratus yang perlu kita spend, anggarkan, simpan untuk membayar, dan berapa peratus lagi yang perlu kita simpan untuk kegunaan kita perlu supaya kita mampu untuk bayar kembali dan tidak tertunggak lah itu perkataannya, doktor. Baik. Kalau kita nak ada kereta, nak beli kereta atau nak beli rumah, dia kena ikut kemampuan lah. Ukur baju di badan sendirilah. Kita tak boleh nak tengok, orang ni pakai kereta mewah, kita pun nak pakai kereta mewah tapi kita tak mampu nak bayar. So dia tak ada peratusan. Kalau bagi saya tak nampak peratusan yang kita nak tetapkan untuk tentukan hutang kita boleh banyak-banyak semua. Tapi dia lebih kepada mampu atau tidak saya manage saya punya duit, mampu atau tidak saya takbir urus saya punya duit untuk membolehkan saya melunaskan obligasi hutang tersebut, dan pada masa yang sama ada cukup duit untuk perbelanjaan harian ataupun perbelanjaan bulanan. Kena ada duit sikit simpan untuk simpanan, untuk kecemasan, bagi kat mak bapak. Itu sangat penting. Itu banyak orang selalu lupa. Sikit pun tak apa. Betul, tapi keberkatan dia tu sangat membantu untuk membanyakkan lagi barakah duit tu. Kemudian baru kita masuk kepada hutang apa semua. So kalau kita dah boleh bezakan, ataupun sebab setiap orang ada dia nak perbelanjaan dia berbeza lah setiap orang. Tak ada general rule of thumb untuk nak cakap lah. So kalau kita boleh takbir urus perkara-perkara ni, dan baru kita senang untuk nak masuk pembiayaan kereta ataupun pembiayaan rumah lah. Okey. Baik, saya juga nak menjemput kepada anda semua yang menonton kami. Ini soal wang setiap hari Jumaat. Untuk hubungi kita sekiranya ada soalan berkaitan dengan pengurusan hutang menuju ke tahun baru ini, 0377261603 untuk anda hubungi kami dan terus bercakap dengan perunding kewangan Dr. Syed Adam Al-Habsyi untuk menjawab mungkin ada persoalan yang kita tak berapa faham berkaitan dengan hutang ini. Dan saya nak terus panjangkan kepada doktor berkaitan dengan jenis hutang yang membebankan, yang boleh membawa kita kepada satu perkataan muflis ni. Sebab bila kita mengalami kepayahan, saya percaya kita takut sekali bila bergelar muflis ni. Apa jenis hutang yang boleh dikategorikan seperti itu, doktor? Okey. Dari segi hutang, biasanya dikategorikan kepada dua jenis. Okey. Yang pertama hutang yang baik, hutang yang bagus, good debt. Lagi satu hutang yang tak baik lah, hutang yang tak bagus. Okey. Hutang yang bagus ni apabila kita ambil, dia akan appreciatekan value apa yang kita nak gunakan untuk hutang ni. Okey. Hutang yang tak baik ni dia akan barang yang kita buat, yang kita ambil untuk pembiayaan tu akan value dia berkurang. Okey. Sebagai contoh, kereta mungkin hutang yang tidak bagus sebab value kereta berkurangan. Okey. Rumah mungkin akan meningkat sebab value rumah akan meningkat. Hutang pembiayaan untuk bisnes bagus untuk meningkatkan bisnes. Tetapi untuk bisnes juga, kalau kita tak pandai nak takbir urus pembiayaan tu, takbir urus duit tu, pembiayaan untuk bisnes boleh menjadi satu hutang yang tidak bagus sebab lingkup bisnes kita, kita tak hati nak jaga, nak pakai duit tu.
Jadi kita kena tengok bezakanlah antara hutang apa yang bagus dan hutang yang tak bagus. Berkenaan dengan muflis, apabila kita ada tunggakan pembayaran dan kita ingkar kepada perjanjian dengan bank, kalau nilai dia lebih pada 100,000 dan kita boleh dikenakan notis kebankrapan. Bank boleh ambil tindakan ke atas kita. Lebih dari 100,000? Lebih pada 100,000. Dan kalau kita lihat, biasanya ada beberapa step yang dilakukan sebelum itulah. Mungkin dia tarik balik kereta dahulu. Kalau ada pembiayaan kereta untuk jual kereta tu dan dia lepas hasil daripada tu, dia akan selesaikan hutang tu. Dia akan jual rumah. Dia foreclose rumah tu dulu. Lepas tu baru dia tolakkan dulu tu, ada baki tu baru dia akan masuk kepada muflis. So muflis ni bukannya satu perkataan tabu yang susah, sebab muflis boleh dijalankan oleh bank ataupun kita sendiri boleh minta untuk muflis. Sebab bila kita minta untuk nak muflis tu, maknanya hutang kita berhenti kat situ. Kalau kita tak muflis, mungkin akan ada late payment charges yang berterusan. Jadi kalau kita ambil step untuk mufliskan diri, hutang tu berhenti kat situ. Dan mungkin boleh menyelamatkan status kita. Dan lepas tu kita berunding dengan Jabatan Insolvensi macam mana untuk nak selesaikan. Tapi sebelum tu mungkin kita boleh pergi pada AKPK. Banyak cara lain. Sebelum doktor memberikan lebih banyak caranya, kita sebenarnya nak ikan seorang pemanggil. Kita ada Puan Nora dari Ceras untuk bertanyakan soalan. Assalamualaikum Puan. Puan Nora, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, ada soalan? Okey, saya ada soalan nak bertanyakan kepada doktor. Ya, silakan. Okey, untuk orang yang maksudnya orang yang belum ada hutang, mereka bolehlah berurusan dengan ratio calculation. I mean macam boleh plan apa hutang yang mereka boleh ambil, apa hutang yang dia plan tu tapi tak payahlah mungkin because of commitment sekarang and so on kan. So kalau untuk kami yang dah berhutang, maksudnya macam contohnya saya early 30s dah ada commitment satu rumah and then ada kereta with current OPR yang increase and our loan is increased. I mean the payment monthly increasing. Macam mana kita nak manage kita punya finance bila semua benda ni naik? And then contohnya macam saya is a commission earner. So bila commission earner ni kita tak ada satu pendapatan yang tetap. So is it ada any tips daripada doktor yang how to handle hutang yang sedia ada? Because kadang-kadang bila with current situation everything naik ni, hujung-hujung bulan tu sesak jugalah. So how to manage hutang yang sedia ada with limited fund sekarang ni. Baik. Puan, terima kasih itu soalannya. Doktor jelas ya? Jelas. Baik. Kita dengarkan jawapan doktor. Macam mana nak manage current soalan dia jelas, jawapan dia saya tak tahu. Sebab ni masalah semua orang lah. Kan? Apabila kita ada hutang yang kita memang ada komitmen untuk nak bayar, tapi jumlah pendapatan kita limited ataupun jumlah pendapatan kita tidak tetap. Kita tak tahu mana nak datang duit untuk nak bayar hutang yang dah sedia ada. Jadi di sini dia punya cara saya tak ada jawapan yang kalau buat ni terus boleh selesaikan hutang lah. Tapi saya cuma boleh bagi tips-tips sikit lah. Yang pertama, kita nak kena kurangkan, kita nak kurangkan hutang dengan membayar hutang tersebut. Tapi at the same time jumlah wang sedikit, so kita kena manage kita punya perbelanjaan harian. Perbelanjaan kita tu kita kena tadbir urus supaya cukup untuk nak membayar hutang pertama. Tapi yang paling penting untuk kita kurangkan jumlah hutang, yang paling penting ialah untuk kita cuba untuk meningkatkan pendapatan kita supaya kita boleh mampu untuk nak membayar hutang tersebut. Itu yang pertamanya. Itu yang bagi saya yang kedua lah. Yang pertama, kita dah sedia ada, apa yang ada kita cuba kurangkan perbelanjaan. Kemudian kita cuba untuk meningkatkan pendapatan supaya kita boleh bayar. Itu basic rule, dia punya simple solution lah. Tapi nak dapatkan
pendapatan yang nak meningkatkan pendapatan tu itu yang jadi kritikal. Kalau semua orang tahu macam mana nak buat tu, semua orang dah jadi kaya. Kan? Tak ada masalah sebegini. Tak ada masalah macam ni. Okay, tapi apa yang mungkin saya boleh cadangkan ialah kita tengok pada skill set kita yang mampu untuk buat satu pendapatan yang lebih. Yang lebih baik. Contoh mungkin buat side, bukan side Adam tapi side kerja. Side work apa kan. Untuk nak meningkatkan pendapatan tu supaya kita boleh menampung pada jumlah hutang yang sedia ada lah. Ya, okey, baik, itu saya kira cuma satu. Lagi satu saya nak tekankan, tapi dari segi kerohanian lah. Doa lah. Dan kita kena berniat untuk ingin melunaskan hutang, kan? Supaya Allah akan bantu kita untuk membayar hutang tu. Tapi kalau kita dah berniat memang tak nak bayar, itu kita tak boleh dalam syariah. Syariah Allah nak kita ada niat untuk nak bayar, insya-Allah dia akan tolong. Betul. Dan kembangkan jalankan kehidupan kita yang mana akan meningkatkan keberkatan. Insya-Allah. So macam saya cakap tadi, bagi duit sikit kat mak bapak ataupun bersedekah, apabila kita memberi dan kita bersyukur. Because apabila kita bersyukur dengan apa yang Tuhan berikan, dia janji dia akan tingkatkan. InsyaAllah. Tapi kalau kita tak bersyukur, dia punya azab sangat pedih. Betul. Itu pun perlu diseimbangkan juga. Perlu diseimbang kerohanian tu. Betul. Dr. Syed Adam Al-Habsyi, Perunding Kewangan, terima kasih banyak kerana sudi bersama dengan saya untuk topik soal wang kita pada hari ini, iaitu pengurusan hutang. InsyaAllah nanti kita akan kembangkan dan panjangkan lagi setiap perbincangan ini setiap Jumaatnya untuk soal wang. Okey, kita nak semak. Kurangkan hutang lah. Dan kurangkan hutang. Bukan kembangkan aja, kurangkan hutang. Kurangkan hutang untuk pengurusan kewangan yang lebih baik untuk kita bawakan kepada anda. Okey, kita nak semak terlebih dahulu ini berkaitan dengan 5 bursa saham aktif dan juga kadar tukaran mata wang asing dan nilai emas semasa. Dan ini adalah kadar pertukaran wang asing yang kita nak laporkan pada hari ini, berkaitan dengan bagaimana sama ada ringgit semakin mengukuh ataupun tidak. Ini $1 Amerika Syarikat bersama dengan 4.42 ringgit Malaysia, $1 Singapura dolar bersamaan dengan 3.26, manakala RM100 Indonesia 0.028, Baht Thai 12.6 dan juga won Korea 0.34. Ni kadar pertukaran wang asing yang kita akan laporkan setiap minggu untuk anda semua sebagai pemahaman kita bersama.